Minyak wangi Don. Sudah pakai kah? Sudah pakai? Pakai nanti pakai. Kenapa Ulan? Pen aja Don, enggak lama habis. Ada? Iya. Atau yang benar. Saya enggak lama habis. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. Okey, adab-adab mengerjakan solat. Okey, sebelum Ustaz masuk dalam kitab, adab-adab mengerjakan solat ni dia terbahagi kepada dua. Satu adab zahir, satu adab batin. Okey. Adab zahir, adab batin. Quran sebutkan apa? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi. Masjidi ke masajidi? Wahai anak-anak Adam, Allah bagi tahu, ambillah perhiasan kamu sebelum kamu menuju ke masjid. Maknanya sebelum solat disuruh ambil kita punya perhiasan. Perhiasan apa? Pakaian. Pakaian apa? Libasut taqwa dzalikal khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang paling terbaik. Apa pakaian takwa? Pakaian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham ni? Sebaik-baiknya warna putih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia ada banyak baju warna. Okey, banyak warna baju. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam. Faham ni? Jadi warna putih kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ketika mengerjakan ibadat. Sembahyang, tahajudnya, solat sunatnya, fardunya, pakai pakaian warna putih. Faham? Warna merah kebiasaannya Nabi pakai ketika menerima tetamu ataupun melayan tetamu. Maka Nabi akan pakai baju warna merah. Faham ni? Ataupun Nabi berjalan melawat menziarahi umat, khidmat kepada umat, kebiasaannya Nabi akan pakai baju merah. Dan kalau perang biasanya Nabi akan pakai baju warna hitam. Faham? Jadi setiap satu warna tu ada tujuan-tujuan tertentu yang Nabi SAW pakai. Faham ni? Disunatkan kita untuk mengkhususkan baju-baju yang baik untuk ibadat-ibadat yang tertentu. Faham ya? Jadi ada adab zahir, ada adab batin. Adab zahirnya tentang pakaian tadi. Memakai wangi-wangian, faham ni? Memakai pakaian yang paling terbaik, yang paling bersih, yang paling suci. Itu dia punya adab zahir. Adab batinnya yang berkaitan dengan hati kita. Tawajuh kita kepada Allah, okey, fokus kita kepada Allah ketika mengerjakan sembahyang dan sebagainya.
apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu. Okey? Seperti mana yang Ustaz bagi tahu, kitab Bidayatul Hidayah ni bukan sahaja fokus 100% tentang tasawuf, tapi juga berkait sedikit tentang hukum hakam fiqh. Jadi Imam Ghazali sini bagi tahu, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis badan, pakaian dan tempat, secara tidak langsung ini termasuk di dalam syarat sah solatnya. Faham? Syarat sah solat, kita mesti suci daripada najis. Faham? Di badan, pakaian ataupun tempat solat. Okay? Dan engkau telah pun suci daripada hadas. Hadas ada berapa? 2, 3. Ada apa satu lagi tu? Mas Lan, tak, Ustaz mau dengar satu lagi apa? Faham ni? Hadas apa namanya? Hadas yang kecil dan juga hadas yang besar. 2 sahaja. Okey? Telah suci daripada hadas dan setelah engkau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat. Faham? Bagi laki-laki dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan. Jadi kalau ada orang solat, dia pakai sarung menutupi pusat sampai ke lutut. Sah ke dia punya solat? Sah. Tetapi tidak beradab. Faham ni? Kalau dia imam sekalipun. Faham? Imam sekali pakai seluar 3 suku, pakai singlet. Faham? Tetap juga sah. Tetapi tidak beradab. Man la adaba lahu fahuwa dub. Ulama sebut siapa yang tak ada adab pada dirinya maka dia ni dub, beruang. Faham? Sama macam beruang. Maka hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara 2 kaki. Nampak? Jadi Imam Ghazali ni sebutkan apabila kita sudah selesai semuanya, fokus sudah mau menghadap Allah, maka berdirilah menghadap ke arah kiblat dengan penuh tawajuh dan kaki dibuka dengan kepada arah kiblat. Faham ni? Jadi kaki kita kalau mau solat, dengar sini, kaki kita kalau mau solat jangan dibuka begini. Faham? Sunnahnya begini. Semua badan kita ni, faham? Hatta jari jemari kita sekalipun semuanya menghadap ke arah kiblat. Jelas? Jadi antum jangan biasakan buka kaki begini. Okey, buka lurus begini. Faham? Dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara 2 kaki dan berdirilah dengan tegak, kemudian baca olehmu surah Qul a'udzu birabbin nas sampai akhirnya. Supaya apa nih? Nanti dia bagi tahu. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan. Sebenarnya baca bismillah pun sudah dapat menghindarkan godaan syaitan. Faham ni? Baca bismillah. Sebab itu apa namanya? Dalam Quran sebut apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kan? Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah bagi tahu syaitan ni akan datang hasut manusia daripada depan, belakang, kanan dan juga kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan akan datang hasut kita melalui 4. Depan, belakang, kanan, kiri. Bukan daripada atas, bukan daripada bawah. Sebab atas ni nuzulur rahmah, tempat turunnya rahmat. Jadi syaitan tidak akan mau turun sama-sama dengan rahmat. So dia kan sombong, ego. Jadi dia nak mau turun sama-sama dengan rahmat. Syaitan juga tidak akan datang daripada bawah. Sebab di bawah ini tempat pengabdian hamba kepada Tuhannya. Sujud. Faham? Bila syaitan datang daripada bawah, kan syaitan pernah beribadat kepada Allah jutaan tahun lamanya. Kan? Tak ada tempat pun yang kita duduk sekarang ini, melainkan semua tempat tersebut sudah disujud oleh syaitan. Tempat yang enta duduk, tempat yang mualim duduk, tempat yang haikal duduk. Faham? Semua tempat dalam dunia ni, tak ada 1 inci pun tempat yang tidak pernah syaitan sujud di situ. Semua pernah. Ini abidnya syaitan. Hebatnya dia dari segi ibadat. Faham ni? Jadi kalau dia datang daripada bawah, dia akan ingat, oh dulu aku pernah sembah Allah. Jadi dia nak mau ingat benda tu. Jadi dia tak akan datang daripada atas, tak akan datang daripada bawah. Dia akan datang daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi Allah punya sayang dengan hamba dia ni. Allah tidak mau manusia ni senang untuk dihasut oleh syaitan. Jadi Allah turunkan kepada kita 4 kalimah. 4 kalimah yang boleh benteng kita daripada penjuru-penjuru syaitan ni, depan, belakang, kanan ataupun kiri. Jadi kata ulama apa 4 kalimah itu? Bismi Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim.
Faham? Bila mana syaitan datang daripada belakang, ada kalimah ismun. Syaitan datang daripada hadapan, ada kalimah Allah. Syaitan datang daripada kanan, ada kalimah Ar-Rahman. Syaitan datang daripada kiri, ada kalimah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 4 penjuru boleh benteng kita daripada serangan penjuru syaitan. Faham ni? Jadi kalau orang yang yang memang sudah keyakinannya kepada Allah bulat, mutlak keyakinannya kepada Allah, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan tidak akan dekat dengan dia. Lau kana salaka fajjan ghaira fajjin. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana dia masuk satu lorong, faham? Entah jambatan apa? Jambatan. Namanya jambatan satu. Kalau Sayyidina Umar masuk jambatan satu, faham ni? 40 hari, 40 malam, syaitan tak akan masuk lorong tersebut. Tak berani. Faham? Tak berani syaitan masuk situ. 40 hari, 40 malam. Sebab ketegasan yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Faham? Antum masuk lorong satu, 40 hari, 40 malam, malaikat nak masuk. Syaitan semua ikut. Faham? Sebab antum dia punya kepala. Faham ni, Mas Lan? Tapi bersalah. InsyaAllah. Jelas ni? Baik. Okey? Jadi cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Ustaz, saya kalau baca bismillah, Ustaz, susah mau Ustaz. Susah mau halang syaitan tu. Baca qul a'udzu binnas pun susah juga. Baca 30 juzuk tu, faham? Enggak payah sembahyang, baca Quran saja. Faham ni? Dan berdirilah dengan tegak, kemudian baca olehmu surah qul a'udzu birabbin nas sampai akhirnya. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was. Daripada sebarang was-was. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, saya ingat dulu apa dia cakap. Dia kata apa? Man la tanhahu salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia kata siapa yang sembahyangnya tidak mencegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar. Sembahyang tapi masih buat maksiat. Sembahyang tapi masih lagi buat dosa. Sembahyang tapi masih lagi buat sayyiat. Faham ni? Siapa yang sembahyangnya tidak mencegahnya daripada dosa, lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka sembahyangnya itu akan menjadi penyebab dia semakin jauh daripada rahmatnya Allah. Faham ni? Kenapa sembahyangnya tidak mencegah dirinya? Kata para ulama, sebab tidak menghadirkan hatinya ketika dia solat. Kalau antum baca kitab Risalah Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, di situ disebutkan di antara ciri-ciri sembahyang yang baik hudurul qalb, menghadirkan hati. Menghadirkan hati ketika solat. Mafhum? Dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was. Dan apa was-was ni? Keraguan. Okay? Dan hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat dengannya. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai dan dengan dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia. Okey, was-was yang di atas tadi apa dia punya makna? Ragu-ragu. Tapi was-was dunia ni apa dia punya makna? Bukan hasutan dunia. Okey, was-was ni dalam bahasa Arab dia ada banyak makna, bukan sekadar ragu-ragu tapi juga hasutan. Sebab tu kata para ulama, orang sembahyang ni dia punya maqam terbahagi kepada 4. Faham? Terbahagi kepada 4. Maksudnya Ustaz pernah terangkan juga ni. Yang pertama sekali maqam apa? Al-mu'aqabun. Solat al-mu'aqabun, sembahyang orang yang diazab. Faham? Sembahyang orang yang diazab. Dia sembahyang tapi diazab. Faham ni? Apa maksudnya? Maksudnya orang lain sembahyang, dia pun sembahyang. Dia ikut suasana. Kalau dia punya kawan-kawan tu sembahyang dan waktu itu dia lepak dengan kawan-kawannya yang sembahyang tu, dia pun sembahyang. Bila dia lepak dengan kawan-kawannya yang tak sembahyang, dia pun tak sembahyang. Bila Ramadan orang lain sembahyang, dia sembahyang. Masuk Syawal orang lain tak sembahyang, dia pun tak sembahyang sudah. Sembahyangnya hanya ikut waktu. Faham? Bukan ikut perintah Allah, tapi ikut perintah nafsunya. Ni sembahyang.
Okey, yang ini kurang orang tak payahlah. Faham? Dia ikut dia punya nafsu. Ini sembahyang solat al-mu'aqabun yang akan diazab. Faham ni? Sembahyang inilah nanti di hari akhirat kata Nabi yang akan diumpamakan seperti mana kain yang buruk, kain hitam yang busuk dan buruk yang dilemparkan ke mukanya. Maknanya sembahyangnya langsung tak diterima oleh Allah. Faham? Sebab nanti sembahyang nanti di hari akhirat dia akan berubah menjadi seorang lelaki. Faham? Akan berubah menjadi seorang lelaki. Kalau waktu di dunia dia memang jaga dia punya sembahyang, sembahyang itu akan kata apa? Hafizaqallah kama hafaztani. Mazlan, semoga Allah menjaga engkau seperti mana engkau menjaga aku waktu di dunia. Dia jaga waktu solat, dia jaga zahir sembahyang, dia jaga batin sembahyang. Maka sembahyang itu akan bertukar menjadi lelaki yang sangat kacak macam di depan antum sekarang. Akan kata, Hafizaqallah kama hafaztani. Faham? Semoga Allah menjaga kamu seperti kamu menjaga aku. Faham? Tapi kalau kamu tidak jaga sembahyang, tidak jaga waktu sembahyang, lalai daripada sembahyang, faham ni? Suka melewat-lewatkan waktu sembahyang, sembahyang ini akan menjadi seorang lelaki yang sangat hodoh macam Asnawi. Faham? Contoh. Okey? Sembahyang itu akan kata, Dayya'kallah kama dayya'atani. Faham? Dayya'kallah kama dayya'atani. Semoga Allah mensia-siakan kamu seperti mana kamu mensia-siakan aku sewaktu di dunia. Jelas? Jadi kita mau dapat kawan-kawan yang baik. Al-Mulk akan bertukar menjadi lelaki. Sembahyang kita akan bertukar menjadi lelaki yang soleh, yang indah. Faham ni? Semua untuk benteng kita. Jelas? Gitu. Jadi pereloki kita punya solat. Jadi yang pertama tu Al-Mu'aqabun. Jelas? Yang diazab. Yang kedua Al-Ma'jurun. Al-Ma'jurun. Apa Haikal sebut lagi sekali? Kuat-kuat sikit. Al-Ma'jurun. Masya Allah. Al-Ma'jurun. Mazlan sebut? Bukan Al-Ma'jurun. Al-Ma'jur. Ma'jur. Ajrun. Falahu ajrun mithlu kafa'ili. Ajrun. Ajrun kan pahala. Jadi Ma'jurun yang diberi pahala. Maf'ul. Faham? Isim maf'ul. Okay? Al-Ma'jur. Sembahyang yang tak layak dapat pahala. Tapi kerana kasih sayang Allah, Allah bagi pahala. Faham? Misalnya dia angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha hebat, Allah Maha Agung. Faham? Tapi bila ada surah solat tu, fikirannya ke arah dunia. Berapa sudah yang sumbangan duit yang aku dapat di bank in? Wah, dia fikir itu. Apa yang Ismail bawa nanti, adakah air Bandung? Wah, dia fikir itu pula. Jelas ni. Bila dia sudah fikir-fikir dunia, astagfirullahaladzim, aku tengah solat bani, ingat balik Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Faham? Dia kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang ingat dunia, kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang. Tetapi dia masih juga berusaha untuk kekalkan momentum ingat Allahnya tu. Faham ni? Dia masih kekalkan juga. Berusaha juga. Walaupun dia kadang-kadang ingat dunia, masih usaha juga dia. Supaya apa? Supaya ingat Allah. Ini diberi pahala. Walaupun tak layak dapat pahala, tapi diberikan juga pahala. Kerana usahanya untuk menyukakan Allah. Faham ni? Ingat kita hidup di dunia ni bukan untuk sukakan orang lain, tapi untuk sukakan Allah. Biarlah satu dunia benci kita, tapi kalau Allah sayang kita, faham? Itulah kebahagiaan kita. Tapi kalau satu dunia sanjung kita, angkat kita, faham ni? Tapi kalau Allah benci kita, itu kegagalan yang sangat besar. Faham ni? Jelas ha? Jadi Al-Ma'jur dia akan diberi pahala juga. Yang ketiga Al-Madhkur, sembahyang yang mengingati Allah. Sembahyang yang diingat. Daripada diangkat takbir tu Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Macam sembahyangnya Abdullah bin Mas'ud, faham? Sembahyangnya Abdullah bin Umar, begitu. Abdullah bin Umar, tahu kenal Abdullah bin Umar? Anaknya Sayyidina Umar. Faham? Angkat takbir Allah, dalam fadhil amal ada Allahu Akbar. Dengar suara istrinya berteriak. Rupa-rupanya ada satu ekor ular sawah jatuh daripada atap belit dia punya anak. Belit dia punya anak. Anak Abdullah ni. Siapa anaknya? Salim bin Abdullah. Belit. Berteriak dia punya isteri. Lepas tu bagi salam Abdullah bin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri dia kata,
tidakkah kamu tahu, dia kata, anakmu hampir mati tadi ketika kamu solat. Dia kata, wallahi, aku nak dengar satu apa pun ketika aku solat. Teriakan istrinya pun dia nak dengar. Anak dia yang main di sebelah tu, anaknya yang main di sebelah, waktu dia solat, main di sebelah, teriakan anak, ular jatuh pun, itu pun dia nak sedar. Pergerakan anaknya pun dia nak sedar. Maknanya bila dia angkat takbir, suatu, kenapa kita disunatkan angkat takbir ni? Apa hikmah kita isyarat angkat takbir Allahu Akbar ni? Angkat takbir ni Allahu Akbar ni, buang segala dunia kita dia yang berada di hadapan ni sampai kosong. Paham ni? Buang. Paham? Buang begini. Isyarat kepada buang Allahu Akbar. Dan kita masukkan tentang kebesaran Allah. Jelas? Itu sembahyang-sembahyang para sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Kepadanya dengan hati yang lalai. Apa tadi? Hingga berapa salah? Okey, keempat. Antum masih ingat Okey, al-madhkur ni maknanya apa? Yang memang dia mengingati Allah daripada awal sampai akhirnya. Jelas? Ada sahabat yang mana dia solat, bila mana dia solat, dia nampak burung. Waktu tu dia solat di kebun dia. Ustaz lupa siapa nama sahabat tu. Abdullah bin Rawaha kalau tidak silap. Okay? Kalau silap nanti antum cari balik. Dia solat di kebun dia 2 rakaat, dia solat, dia nampak burung. Burung sedang berkicauan di kebun dia. Kemudian dia pun sembahyang balik. Lepas tu apa? Dia jumpa dengan Nabi, dia infakkan dia punya kebun-kebun tu untuk agama Allah. Dia kata apa? Dia kata, kerana kebun-kebun ini telah melalaikan aku daripada sembahyang 2 rakaatku. Burung-burung yang hinggap di kebun-kebunnya tu. Dia infak semuanya kerana Allah. Kerana kebun inilah telah menghalang aku daripada khusyuk kepada Allah. Sebab memang tujuan sembahyang untuk ingat, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Faham? Suatu ulama khilaf tentang tutup mata ketika solat. Apa hukum tutup mata ketika solat? Sebagian ulama kata makruh, sebagian ulama kata boleh. Okey? Jadi kalau kita tutup mata, bila kita tutup mata baru kita ingat Allah. Faham? Baru kita ingat agama, baru kita boleh khusyuk. Maka diutamakan untuk kita tutup mata. Sebab tujuan solat apa? Ingat Allah, khusyuk kepada Allah. Jadi dengan perantaraan tutup mata kita ingat Allah. Itu lebih utama. Faham? Tetapi kalau kita tutup mata, makin banyak kita punya fikiran bercelaru, maka lebih utama buka mata. Kerana yang mau didapati daripada solat ialah khusyuknya sembahyang kita. Jelas? Permulaan khusyuk sembahyang bermula daripada wuduk. Elok wuduknya, eloklah khusyuk sembahyangnya. Tidak elok wuduknya, tidak eloklah khusyuk sembahyangnya. Banyak air yang dia pakai ketika khusyuk, ketika wuduk, maka banyaklah ketidakkhusyukannya di dalam solat. Sedikit air yang dia gunakan untuk berwuduk, maka banyaklah khusyuk yang di dalam solat. Faham ni? Permulaan khusyuk solatnya bergantung kepada air wuduk yang dia ambil ketika berwuduk. Bisikan syahwat dan hawa nafsumu. Okey? Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Okey? La salata liman la hudurul qalb. Ini pun perkataan Sayyidina Hasan al-Basri. Okey? Tidak diterima solat melainkan solat yang dalam solatnya ada hadir dia punya hati, maknanya khusyuk. Jadi kalau sembahyang yang dah khusyuk, tidak diterima solatnya. Kalau sembahyang yang khusyuk, diterima sembahyangnya. Wah, kalau begitulah memang sampai sekarang tidak terima kita punya solat. Sebab sembahyang kita ni banyak lalai. Okay? Ini perkataan Hasan al-Basri rahimahullah. Okay? Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, tengok kata ulama, kita boleh tak nampak Allah? Memang tak boleh. Faham? Tapi cuba kamu nampak ayat Imam Al-Ghazali ni. Okey?
Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jikalau engkau belum mampu. Apa makna jikalau engkau belum mampu? Apa makna mukhalafah? Mafhum mukhalafah daripada makna belum mampu. Apa dia mafhum mukhalafah? Makna di sebalik satu ayat tu kan? Jadi bila Imam Ghazali kata, jikalau engkau belum mampu, apa makna mafhum mukhalafah? Jikalau engkau sudah mampu. Maknanya ada orang yang mampu melihat Allah di dalam sembahyangnya. Faham ni? Begitu. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Okey? Dan apabila hatimu masih tidak mau hadir, apa makna hadir? Khusyuk. Jikalau hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang. Sebab itu sembahyang, khusyuknya sembahyang ni terbagi kepada dua. Satu dipanggil khusyuk, satu dipanggil khudu'. Okey? Khusyuk dan khudu'. Khusyuk ni tumpuan hati kita. 100% ingat Allah, itu dipanggil khusyuk. Okey? Khusyuk dan khudu'. Khudu' ni pula ialah khusyuknya anggota badan kita, zahir kita. Kalau khusyuk anggota batin, kalau khudu' anggota zahir. Khusyuk tu hati, khudu' tu anggota badan. Maknanya apa? Tidak bergerak-gerak, faham ni? Tidak menggaru sana sini, tidak betul-betulkan dia punya baju. Itu dipanggil khudu'. Jadi sembahyang ni dia kena ada dua tu, khusyuk dan juga khudu'. Faham? Okey. Ada satu hadis Nabi, seorang sahabat tengah solat. Bila dia solat, dia main-main janggutnya. Dia main-main dia punya janggut punya. Kalau ikut hukum, batalkah dia punya solat? Tidak kan? Sebab yang bergerak hanya pergerakan yang kecil, bukan pergerakan besar. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, dia solat tapi main-main janggut. Apa Nabi kata? Kalau khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggotanya. Faham? Bila Nabi sebut begini, ulama terpecah kepada dua golongan. Kalau khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggotanya. Golongan yang pertama kata, kalau hatinya khusyuk, dia nakkan bergerak-gerak. Faham? Dia nakkan bergerak-gerak. Golongan yang kedua kata, kalau khusyuk hatinya, tak apa-apa kalau dia bergerak, sebab hatinya juga khusyuk. Faham? Dia bergerak-gerak pun tidak menjadi masalah. Faham? Dia apa dipanggil ni, santuy. Tahu santuy? Layan. Faham? Dia layan dia punya solat. Faham? Faham? Khusyuknya tu kepada Allah. Jadi Nabi kata kalau khusyuk hatinya, maka tidak mengapa. Kalau khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggotanya. Maknanya kalaupun dia buat begini, tetap juga hatinya akan khusyuk. Faham? Tapi jumhurul ulama mengatakan yang pertama tu maksud yang sebenar. Faham? Kalau khusyuk hatinya, maknanya dia tidak akan bergerak-gerak. Faham? Gitu. Dia fokus. Jadi apa kaitannya bila orang solat? Faham? Bila orang solat, tiba-tiba ada orang lalu di hadapan, kita halang. Itu makna tak khusyuk lah itu. Kan? Kalau khusyuk, orang lalu pun kita tak sedar. Kita mau kekalkan kita punya khusyuk tu, jadi dia mau jalan pun jalanlah. Faham? Takkan kita halang. Kalau kita halang, khusyuk sudah berhenti. Faham tidak? Jadi macam mana tu hadis Nabi beritahu begitu? Kalau ada orang lalu di hadapan orang solat, maka halanglah dengan tanganmu. Bahkan bunuh tu satu jenayah. Tapi antara bunuh yang dimaafkan ialah bunuh ketika solat. Misalnya kalau ada orang lalu kan, antum tiba-tiba meninggal. Mungkin antum pukul dengan kuat ke apa? Itu bunuh yang tidak akan dikenakan hukuman. Wah, bahaya ni Ustaz bagi tahu ni. Wah, kena lagi yang limpas depan kamu tu yang kamu benci. Faham? Jelas meninggal, tak ada masalah. Tak dikenakan hukuman. Jadi kalau antum bunuh orang pura-pura sembahyang. Wah, jelas ni ya? Pura-pura sembahyang supaya tak dikenakan hukuman. Dia begini, antum kalau tengok TV kan? Tengok TV. Tiba-tiba ada budak-budak main di hadapan antum. Apa antum buat? Kenapa antum kasih lari? Sebab antum tengah fokus, tengah khusyuk. Samalah macam sembahyang. Antum tengah sembahyang, tiba-tiba budak lari, antum hentikan. Itulah bukti antum khusyuk.
Jadi agama ni dia tak boleh difikir dengan logik akal. Jelas ni? Itu bukti kita khusyuk. Menghalang orang daripada pandangan-pandangan kita untuk tembus kepada kiblat tersebut. Jelas? Dan apabila hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini adalah berpunca daripada kurangnya ma'rifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Kurang kita kenal Allah. Sebab tu kurang kita punya khusyuk tu. Orang yang khusyuk ni ialah orang yang banyak ma'rifatnya kepada Tuhan, banyak mengenali Allah. Okey? Cuba engkau bayangkan, jika ada orang yang soleh daripada keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu. Tak payah orang soleh lah. Antum pergi rumah girlfriend antum, tiba-tiba mertua tengok, bakal mertua tengok. Macam mana sembahyangmu, Rofi? Wah, faham? Allahu Akbar. Masya Allah. Munafik. Faham ni? Sorry makcik, aku dah tahan aku. Wah, bagi tahu mamaknya. Sorry makcik, dah tahan aku. Khusyuk betul dia. Jelas? Begitu. Daripada keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Betul kan? Di depan orang kenapa kita boleh khusyuk? Jelas ni? Ini kan pula di hadapan Allah. Dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Ada orang limpas, kalau ada ustaz-ustaz ke ulama-ulama ke yang tengok antum sembahyang, secara tak langsung kita punya sembahyang tu jadi bagus pula, jadi elok pula. Faham? Ataupun kerasnya tengok. Faham? Dia kan kadang-kadang kan kalau kita di college apa semua kan sembahyang perempuan kan di belakang, kita di depan. Wah, muslimat belakang, bang jago. Wah, faham? Terus jadi jago. Tak pernah sembahyang khusyuk begitu. Faham? Oleh itu, kembali engkau menasihati dirimu, Mazlan, dan katakan padanya, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah, Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah, dan ia adalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Faham? Kenapa? Kenapa mesti malu dengan manusia? Sedangkan itu cuma lemah. Bukan Tuhan yang akan memberi penilaian kepada sembahyangmu. Okay? Apabila manusia itu meneliti sembahyangmu, engkau boleh khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi sebarang kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Jadi kalau di hadapan manusia kita sembahyang elok-elok, itu dipanggil apa? Ria. Faham? Memperlihatkan amal yang baik kepada manusia, itu dipanggil ria daripada perkataan ro'a. Dia suka orang lain tengok dia beramal. Jelas? Kawannya si ria, si Sum'ah. Tahu Sum'ah daripada perkataan sami'a, dengar. Dia suka dengar orang puji dia. Faham? Kalau satu hari tu orang tak puji dia, rasa-rasa gelisah dia. Mau juga orang puji dia. Faham ni? Itu dia panggil Sum'ah namanya. Dia suka orang lain puji dia, puji. Gitu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah, Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hamba-Nya? Nanti di hari akhirat kelak, kalau kita sembahyang kerana manusia, maka Allah akan suruh kita pergi jumpa manusia itu minta pahala daripada dia. Seolah-olah Allah kata, itu kan kau punya Tuhan waktu di dunia, kau sembahyangkan kerana dia, minta pahala daripada dia. Faham? Itu Allah akan cakap kepada orang yang amalnya kerana manusia. Jelas? Maka alangkah besarnya kezalimanmu. Apa tu zalim? Wada'a syai' bighairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada. Maknanya solatnya itu sepatutnya diletakkan kepada Tuhannya, tapi dia letak kepada manusia. Itu zalim nama dia. Jelas? Dan alangkah bersangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Maknanya dia bermusuh dengan nafsunya sendiri. Jelas? Fitrah manusia ni fitrah untuk bertuhan. Faham? Tapi oleh kerana dia dikalahkan oleh nafsunya, maka dia bertuhankan dia punya nafsu. Faham? Bertuhankan dia punya nafsu.
Maka rawatlah hatimu Mazlan, walaupun mukamu tak dapat dirawat. Oh, salah. Ustaz baca kitab lain pula ni. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Faham ni? Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Ustaz masih ingat lagi waktu Ustaz baca di madrasah dulu. Belajar tentang solat ni, bab angkat takbir, bab letakkan tangan, bab rukuk i'tidal. Berapa kali kami disuruh buat? 200 rakaat. 200 rakaat. Faham? Lepas 2 rakaat, ambil wuduk yang baru. Disuruh ambil wuduk yang untuk memperbaiki solat dan juga memperbaiki wuduk dan juga solat. Belajar ambil yang sikit-sikit tu dia punya wuduk tu. Faham? Lepas ambil wuduk, 2 rakaat lagi. Allah, belajar lagi. Kan kita disunatkan sejengkal kan? Maka belajarlah angkat takbir. Allah, cek sejak, bukanlah kita time angkat. Begitu, faham? Maksudnya Allahu Akbar. Lepas habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, pergi lagi ambil wuduk. Ambil lagi wuduk sekali, sembahyang lagi 2 rakaat. 100 kali wuduk, 200 rakaat solat. Untuk memperbaiki solat. Faham ni? Begitu. Antum, apa yang antum buat untuk belajar tentang solat? Apa yang antum buat untuk perbaiki solat antum? Adakah solat antum sama waktu antum belajar masa sekolah rendah dulu? Kualitinya sama dengan sembahyang antum sekarang? Kebanyakan begitu. Orang yang dulunya dia belajar solat pertama kali umur 7 tahun, itulah sembahyangnya, sama kualiti sembahyangnya dengan sembahyangnya yang umur 25 tahun ni. Faham ni? Kita nak mau sembahyang gitu. Kita mau kualiti demi naik sampai kita khusyuk pada Allah. Dah sah? Jadi antum buatlah. Faham? Try nanti. Okey, try. Okey? Ustaz wasiatkan antum untuk buat, try. 200 rakaat. 100 kali wuduk. Lepas buat 2 rakaat, ambil lagi wuduk. Buat lagi 2 rakaat, ambil lagi wuduk. Guna satu satu lotak kecil tu, tahu? Satu lotak kecil. Nabi SAW, air beginilah, satu ni. Satu air begini, satu gelas begini, Nabi gunakan untuk ambil wudu, dan terkadang satu mangkuk yang kecil Nabi gunakan untuk mandi junub. Kecil saja. Sebab tu Nabi bagi tahu apa? Pembaziran ini tetap akan berlaku walaupun antum berwudu di air yang mengalir. Air mengalir pun Nabi kata boleh menjadi bazir. Kita pun tak faham macam mana makna bazir di air yang mengalir. Kan kita ambil wudu di sungai, itu pun boleh jadi bazir. Faham? Dan sebenarnya engkau tidak akan memperoleh apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk kepadanya. Faham? Jadi iqbalus salah, penerimaan sembahyang kita ini kepada Allah bergantung kepada sebanyak mana khusyuk kita kepada Allah. Faham? Kalau khusyuk kita 30% saja daripada sembahyang kita diterima oleh Allah. Sebab tu Nabi beritahu ada orang yang sembahyang daripada imam sampai di akhir zaman nanti ada orang yang sembahyang, Nabi bagi tahu, daripada imam sampai makmum yang paling hujung tak diterima semua sembahyangnya di hadapan Allah. Sebab khusyuk tu. Faham? Bahkan Nabi kata ada orang yang sembahyangnya diberi pahala 100%, ada yang 80, ada yang 60, ada yang 30, ada yang 10, bergantung kepada level khusyuknya di hadapan Allah. Faham ni? Jadi khusyuk ni antum carilah kitab mana pun. Kitab hadis ke kitab fiqh ke, cari babul khusyuk, tak ada. Faham? Tak ada babul khusyuk. Yang ada babul solah. Faham? Babul solah, kitabul solah. Tapi kalau antum belajar, tak ada antum jumpa kitabul khusyuk, babul khusyuk, tak ada. Sebab apa? Sebab solat itu dipelajari. Khusyuk itu tak boleh dipelajari. Khusyuk ni benda yang dilatih, bukan dipelajari. Okey? Khusyuk benda yang dilatih, bukan dipelajari. Sebab tu antum tak akan jumpa babul khusyuk. Faham? Kalau antum karang kitab babul khusyuk, antumlah orang pertama yang karang. Faham? Kalau ulama-ulama. Jelas ni? Tak ada babul khusyuk, tak ada. Yang ada babul solah, bab tentang solat. Sebab solat itu dipelajari, khusyuk itu dengan latihan. Dilatih tu khusyuk. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Itu ada satu
ada seorang pemuda jumpa ulama. Dia kata apa? Dia kata, wahai tuan, kalau saya terlupa rakaat solat, apa yang perlu saya buat? Kan? Kalau saya terlupa rakaat solat, apa yang perlu saya buat? Syekh itu kata, kamu mau jawab ikut mazhab saya kah atau mazhab kamu? Budak tu bijak juga. Dia kata, dua-dua mazhab lah saya mau tahu. Kata Syekh tu, kalau ikut mazhab kamu, kalau kamu terlupa rakaat, ambil rakaat yang paling sedikit, kemudian tambah satu rakaat, kemudian buat sujud sah. Ya kan? Misal kita lupa rakaat, 3 kali 4, 3 kali 4. Ambil 3 rakaat, kemudian tambah satu rakaat, kemudian sujud sah. Itu bagi mazhab kamu, dia kata. Tapi bagi mazhab saya, orang ini kepalanya wajib untuk dipancung. Dia kata apa? Bagaimana mungkin dia berada di hadapan Tuhannya, dia lupa kepada Tuhannya. Dia mau sembah Allah, tapi dia lupa siapa yang disembah. Paham? Antum mau jumpa Perdana Menteri, antum sudah sampai pejabat Perdana Menteri, tapi antum tak tahu siapa Perdana Menteri. Paham? Antum mau jumpa Perdana Menteri, tapi antum tak kenal siapa. Macam mana antum mau jumpa? Paham? Antum mau sembah Allah, tapi antum tak kenal siapa yang dijumpa. Tak khusyuk antum. Sampai lupa, sampai tak tahu siapa yang disembah, sampai lupa Allah. Paham? Sampai lupa rakaat. Jadi kata, orang ini wajib untuk dipancung. Bagaimana mungkin dia bertemu di hadapan Tuhannya, dia lupa siapa yang berada di depannya sekarang. Jelas? Ini bukan level-level, ini bukan level-level syariat. Faham? Mana ada orang wajib pancung kalau lupa rakaat? Itu level, ini level syariat, faham? Yang yang biasa-biasa kita ni kalau terlupa rakaat, itu level syariat buat sujud sawi. Tapi ini dia level-level hakikat. Level-level ma'rifat. Jelas ni? Hasanatul abrar, sayyiatul mugarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang baik yang biasa merupakan satu dosa bagi orang yang muqarrabin, yang dekat sudah hubungannya dengan Allah. Misal, orang lain kalau tengok perempuan ketika wudu, biasa. Mana ada perkara yang membatalkan wudu melihat perempuan. Tapi orang yang muqarrab, dia tengok perempuan lalu dengan tidak menutup aurat, dia nampak aurat wanita, itu pun membatalkan wudunya. Faham? Orang lain baca satu juzuk Quran, dia kalau satu hari satu juzuk berdosa pada dirinya. Kebaikan yang dibuat oleh orang lain merupakan dosa bagi dirinya sendiri. Dia mesti level up daripada abrar. Abrar ni maknanya golongan orang-orang yang baik. Abrar daripada perkataan bir. Bir kan baik. Abrar orang-orang yang baik. Tapi dia ni muqarrabin, orang yang sudah dekat hubungannya dengan Allah. Jadi benda biasa yang orang awam buat merupakan dosa bagi dirinya. Hasanatul abrar, sayyiatul mugarrabin. Jelas? Okey, masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Sebab tu kena banyak buat sembahyang sunat. Sembahyang sunat inilah yang akan backup kita punya sembahyang fardu nanti di hari akhirat. Dicek kita punya sembahyang fardu dah lolos ni. Dah boleh masuk syurga ni. Faham ni? Dicek dia punya sembahyang sunat pula. Adakah backup untuk sembahyang fardunya? Kalau ada backup, dia akan masuk syurga. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamat. Walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Sembahyang sendiri pun jangan lupa untuk hukumnya adalah sunat. Okay? Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, maka hendaklah engkau azan dan kemudian diikuti dengan iqamat. Okay? Kalau kita sembahyang jemaah, azan. Faham? Tapi kalau sembahyang sendiri, iqamat sahaja. Kalau mau azan pun boleh. Tapi afdalnya iqamat sahaja. Jelas? Sebab azan ni untuk memanggil orang antum mau panggil orang macam mana kalau antum memang sendiri di situ? Jelas ni? Jadi iqamat sahaja. Untuk mendirikan solat. Tapi kalau antum 2-3 orang, azan. Jelas? Lalu berniatlah dan kata olehmu dalam hatimu, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ini dia bagi contoh sembahyang zuhur, ya. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Faham? Maknanya kekalkan niat ini ketika kita takbir. Ketika takbir kan kena ada 3 kan? Qasad, ta'arud dan ta'yin. 3 perkara ni kena kekal. Faham? Sampai kita habis takbir.
Dan jangan sampai niatmu itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Okey? Jadi kalau orang sembahyang, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar, tak sah dia punya solat. Dia mesti niat ketika dia angkat takbir tu. Sepanjang mana dia takbir, sepanjang itu dia kena niat. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu. Nah, Imam Ghazali ambil pandangan di dalam hadis yang Nabi solat sampai di paras bahu. Faham? Kita mazhab Imam Syafi'i di atas bahu. Kita punya ibu jari ini berada di bawah cuping telinga. Di sini. Okey, begini. Sejajar dengan cuping. Begini. Jelas? Kalau satu hadis lagi begini. Dua hadis yang sahih. Okey, Nabi angkat separas bahunya saja. Okey? Masya. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli. Membetuli maknanya apa makna membetuli? Rata sama paras. Faham ni? Kedua bahumu sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Bukan maknanya kamu antum mau cabut dia punya jari-jari tu, faham? Maknanya terhurai ni maknanya apa? Terbuka, begini. Faham? Bukan terlampau. Allah. Pak Kiring, Pak Kiring. Wow. Itu Pak Kiring Dupang. Faham? Dia mesti begini. Aku tahu Robi. Gini ya. Gini, Allah. Wah, lentiknya tu. Aduh, antum ni. Antum kalau kawin mesti ada begitu kan? Iya. Kan? Tak boleh dihilangkan enggak tu? Adat. Antum Tuhan? Dan janganlah engkau memberat-beratkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau untuk memisahkannya. Okey? Jangan susah payah. Dia kata ad-dinu yusrun, agama ni mudah. Macam mana kamu angkat tangan? Begitulah. Tak payah terlampau mau diukur. Setiap satu ni mesti 1 cm. Diukurnya. Wah, tak payah. Agama itu yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dalam Bukhari Nabi begitu apa? Permudahkan, jangan disusahkan. Gembirakan, jangan ditakutkan. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu. Ini pendapat yang kedua tadi. Dan hujung-hujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu. Dan engkau betulkan kedua tapak tanganmu dengan kedua bahumu. Jadi, kita sembahyang ni, ingatlah, sembahyang kita ni, macam Ustaz bagi tahu tadi, semua mesti menghadap ke arah. Jadi, antum angkat takbir pun kena begini. Faham? Sebab biasa kita buat, Allah, gini kan? Masa kita mula-mula baca sembahyang dulu, begini kan kita kan? Allah, kan? Allah. Wah, faham ni? Begini. Jelas? Semua menghadap ke arah. Bukan begini. Faham? Bukan begini. Okey? Apa mana lagi ni? Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka baru engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Faham ni? Maksudnya biar saja. Jangan maksud tekan ni, jangan keraskan. Faham? Geram. Jelas ni? Biasa saja. Allahu Akbar. Faham? Jangan tekan. Kan biasa kita nampak orang sembahyang. Faham? Dia angkat semua sekali tu. Faham ni? Itu silat. Faham? Itu silat, bukan solat.
Jadi jangan tekan tu maksudnya jangan terlampau keras. Ya. Maka baru engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan dan jangan engkau tekan kedua tanganmu. Tekan bukan takkan Tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Faham? Okey? Maksud jangan tolakkan ke belakang ni. Jangan terlampau ke belakang tanganmu begini. Faham? Jangan terlampau ke belakang. Antum bukan main lari beton. Faham? Oh, sambung. Faham? Antum masuk solat. Jadi jangan terlampau ke belakang. Begitu. Dan menurunkannya dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Maksudnya beginilah nih, kiri, kanan ataupun begini. Kiri ataupun kanan. Faham? Dia kena menghadap ke arah depan. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatkan semula untuk meletakkan ke bawah dadamu. Nampak? Ini mazhab Imam Ghazali. Faham ni tuan? Mazhab Imam Ghazali ni, kita kalau angkat takbir Allahu Akbar, kita terus letakkan. Tapi Imam Ghazali punya mazhab tidak. Dia letak di bawah dulu. Allahu Akbar. Begitu. Letak bawah dulu baru angkat. Faham? Itu pun kita boleh pakai. Tak ada masalah. Antum kalau mau sembahyang begitu tak ada masalah. Allahu Akbar. Wah, supaya orang tengok. Faham ni ya. Dia mau bagi tahu dia sudah belajar. Kan Mas Lan? Kan? Okey. Maka hendaklah engkau mengangkatkan semula untuk meletakkannya ke bawah dadamu dengan sedikit berat ke sebelah kiri. Kenapa sedikit berat? Bukan maksudnya sebelah kiri terlampau kiri. Angkat dekat dengan sebelah kiri. Bukan terlampau kiri ya. Dekat dengan sebelah kiri. Beratkan sebelah kiri. Sebab apa? Sebab di kiri inilah kita punya hati. Nabi bagi tahu apa? At-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Nabi bagi tahu takwa itu di sini dan Nabi tunjukkan ke arah dada dia. Jadi diangkat dia punya tangan ni dekat dengan arah sebelah kiri dengan niat untuk menjaga hatinya daripada lalai ketika tengah mengingati Allah. Faham? Itu di dalam kitab tasawuf banyak sebut. Jelas? Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Kalau dia letak tangan kiri di atas tangan kanan, sah ataupun tidak? Sah, tapi hukumnya adalah makruh. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri dan baca olehmu selepas takbir. Okey? Pegangkan, apa dia kata ni? Pegangkan tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Ini pergelangan tangan kiri. Sebab tu kalau cara kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ni, dia ada 3 cara. Okey? Dan 3-tiganya ni mengikuti sunnah. Yang pertama sekali, telapak tangan kanan ni berada di belakang telapak tangan kiri. Begini. Okey, misalnya ini kita punya dada. Lebat begini. Okey? Ini. Begini. Itu yang pertama. Yang kedua, telapak tangan kanan letak di pergelangan tangan kiri. Begini. Gini. Faham? Okey? Yang ketiga, pergelangan tangan kanan berada di pergelangan tangan kiri. Begini. Jelas? Okey? Jadi ada tapi mazhab al-Imam al-Ghazali rahimahullah, telapak tangan kanan berada di pergelangan tangan kiri. Begini. Kan syok kalau belajar. Kita tahu perbezaan di kalangan pendapat para ulama. Kita tahu ilmu meletakkan bukan meletak saja. Sekurang-kurangnya kita tahu di mana sumber kita belajar. Oh, letak tangan sini Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kita tahu sumber. Kan nikmat tuh. Paham ni? Dengan sedikit berat ke sebelah kiri. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkan di atas tangan kiri. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu yang kiri. Dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke atas pergelangan tangan kiri. Dan baca olehmu selepas takbir akan doa iftitah. Okey?
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca itu. Faham ni? Ustaz tak payah baca terjemahannya, antum baca nanti. Okey? Kemudian bacalah olehmu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Sebab kita sudah mula untuk membaca surah. Okey? Quran menyebutkan apa? Idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mula untuk membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi ketika salat pun kita baca Quran. Jadi umum, sama ada di luar sembahyang kah ataupun ketika di dalam sembahyang kah, kalau baca Quran mulakan dengan ta'awudz. Faham ni? Ta'awudz ataupun nama lainnya isti'adzah. Masyaallah. Isti'adzah. Faham? Ta'awudz, dzal kan? Isti'adzah. Dan seterusnya bacalah suratul Fatihah dengan memerhatikan tempat-tempat tasydidnya. Apa dia tasydid? Sabdu. Dan berhati-hatilah membezakan antara dhad dengan za dalam bacaanmu. Faham ni? Waladdallin walazzalin. Kena berhati-hati. Faham ni? Bukan Al-Fatihah saja, surah-surah yang lain pun sama. Jelas? Sebab itu kalau antum takut banyak salah dalam bacaan, okey? Kalau macam antum jadi imam kah ataupun sembahyang sendiri kah, kalau takut banyak salah, takut tak betul bacaan antum, jangan mengada-ngada baca surah panjang. Baca surah pendek saja. Inna a'tayna qul huwallah, selesai. Faham? Ataupun wal 'as qul huwallahu ahad. Jangan baca panjang. Ijajul jilatil tak payah. Faham ni? Dan katakanlah amin. Faham ni? Antum kena tunggu imam tu dulu cakap amin. Satu penting, imam pun belajar ilmu tentang solat. Imam lepas dia baca waladdallin, dia tunggu pula makmum cakap amin. Faham ni? Imam pun kena sebut. Bila imam sebut, baru makmum sama-sama ikut serentak. Sebab Nabi bagi tahu siapa yang siapa yang mengaminkan serentak dengan imam, maka malaikat juga akan mengaminkan apa yang mereka doakan. Ini tidak waladdallin ramai-ramai. Amin. Wah, apalah. Imam tu kena mula dulu, jelas. Selepas membaca surah Al-Fatihah itu, dan janganlah engkau sebutkan kalimah amin dengan kalimah waladdallin. Kan biasa budak-budak lah ni, kan? Biasa budak-budak belum lagi amin. Faham? Baru suaranya tu macam si Maslan. Faham? Salatu. Insya-Allah. Faham? Amboi kau Haikal. Kalau kutuk orang nombor 1. Jelas Jangan waladdallin di situ antum mengada-ngada sebut amin. Habiskan dulu biar imam sebut amin, baru sambung sama-sama dengan imam. Dan nyaringkanlah bacaanmu. Apa makna nyaringkanlah ni? Kuatkan. Okey? Pada surah Al-Fatihah dan surah yang mengikutinya. Pada sembahyang subuh, maghrib dan juga Isya, yaitu pada 2 rakaat yang permulaan, kecuali bila engkau seorang makmum. Maksudnya kalau makmum tak payahlah kuat, faham? Baca perlahan hingga dengar di telinga kita saja. Jelas? Okey? Dan hendaklah engkau baca selepas suratul Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Tiwal ni maksudnya apa? Tuluz zaman. Panjang. Faham? Tiwal ni maksudnya yang panjang-panjang. Okey.
Dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan qisarul mufassal. Lawan bagi panjang apa? Pendek, qasar. Faham? Qasar kan memendekkan 4 rakaat kepada 2. Jadi qisar ni maksudnya apa? Memendekkan. Okey. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan juga isya akan surah-surah yang dinamakan awsatul mufassal. Apa makna awsat? Pertengahan. Faham? Wasata. Okey, pertengahan. Di bawah tu dia bagi tahu. Okey. Tiwalul mufassal ialah surah-surah yang ada di antara surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat surah ke berapa? Cepat. Al-Hujurat. Selepas surah Ibrahim. Bukan. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Kan? Yang ada ayat Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kan? Itu surah Al-Hujurat. Sampai kepada surah Al-Mursalat. Awsatul mufassal ialah surah-surah yang ada di antara surah Amma Yatasaalun sampai surah Wal-Lail. Faham? Dan qisarul mufassal ialah surah-surah yang ada di antara surah Ad-Duha sampai ke surah Qul a'udzu birabbin nas. Faham ni? Maknanya surah yang panjang, surah yang pertengahan panjang, surah yang pendek. Okey. Dan engkau baca pada sembahyang subuh di dalam pelayaran akan surah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama. Okey. Dan surah Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Nampak? Cuma antum tengok tadi. Antum tengok yang perenggan antum baca ni. Hendaklah engkau baca selepas surah Al-Fatihah pada sembahyang subuh. Surah tiwalul mufassal, surah yang panjang. Tapi dia bagi tahu, engkau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran. Maksudnya dalam perjalanan. Antum di kapal terbang ke, faham ni? Antum di apa? Di atas petek-petek ke, faham? Di atas pambot ke, apa lagi? Di atas perahu ke, bot ke, macam-macam, faham? Akan surah Qul ya ayyuhal kafirun yang pendek-pendek. Faham ni? Okey. Pada rakaat yang pertama dan surah Qul huwallahu ahad pada rakaat yang dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir ruku', tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan qadar membaca subhanallah. Faham tak Mail? Maksudnya tu? Tak faham. Maksudnya begini, misal antum sudah baca surah yang kedua. Faham? Surah yang pertama surah apa? Al-Fatihah kan? Lepas surah Al-Fatihah surah yang kedua. Misalnya, kamu baca Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahu akbar. Jangan. Pisahkan antara ayat yang terakhir dengan perkataan takbir tu dengan kadar subhanallah. Faham? Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahu akbar. Begitu. Faham? Ada 5 tempat kita kena saktah. Saktah ni maknanya berhentilah, faham? 5 tempat kena saktah. Yang pertama, selepas takbir sebelum membaca iftitah. Allahu akbar. Diam sekejap, sekadar subhanallah. Baru baca Allahu akbar kabira alhamdulillah. Itu yang pertama. Faham? Okey? Yang kedua, selepas membaca iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Okey? Sebelum membaca Al-Fatihah. Selepas iftitah tu Allahu akbar kabira kan? Wa ma ana minal musyrikin. Kan? Okey, diam sekejap. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Gitu. Yang keberapa sudah? Ini yang kedua kan? Okey. Yang ketiga, selepas membaca Al-Fatihah sebelum amin. Waladdallin. Diam sekejap. Amin. Faham? Gitu. Yang keempat, selepas amin sebelum membaca surah yang kedua. Faham? Amin. Diam kejap. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Faham? Dan yang kelima, selepas antum membaca surah yang kedua, okey?
Apa ayat terakhir surah Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Diam sekejap. Baru takbir untuk rukuk. Jadi yang kelima tadi apa? Selepas baca ayat yang terakhir pada surah yang kedua untuk sebelum takbirnya ruku. Itu pun kena diam sekejap sekadar 5 perkara. Dipanggil saktah. Jelas. Wallahu a'lam. Kita baca kitab Ta'limul Muta'allim. Sebab kalau kita ni habiskan ni lambat kita habis. Bismillah. Allah nikmat. Okey, Ta'limul Muta'allim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma. Yallah, iqra. Ittakhidhil layla jamalan okey. Jamalan tudrik bihi amalan. Qala musannifu وقد اتفق لي نظم. Okey, jap. Ittakhadhil layla jamalan tudriku bihi amalan ataupun amilan. Dia kata apa? Untuk mencapai cita-citamu, maka jadikanlah malam sebagai kenderaannya. Kita mau dapat semua kita punya doa. Kan? Mau dapatkan itu, mau dapatkan ini, mau berkat ilmu, mau berkat rezeki. Ceritakan semua apa yang antum mau pada waktu malam. Jadikan malam sebagai medan untuk kamu mengadu kepada Tuhan. Faham? Okey? Ittakhidhil layla jamalan. Jadikan malam itu sebagai kenderaanmu. Okey? Tudrik bihi amalan, nescaya kamu akan mencapai apa yang kamu harapkan, cita-citakan. Jelas? Mengadu dengan Allah. Insyaallah. Qala musannifu wa qad ittafaqa li nazmu fi hadha al-ma'na man syaa'a ay yahtawi perkataan an tu akan membaris ataskan huruf yang paling akhir. Jadi ay yahtawiya. Man syaa'a ay yahtawiya. Man syaa'a sini man syaa'a lagi. Man syaa'a ay yahtawiya amalahu jumalan. Okey, dia begini. Kalau huruf alif amal itu cita-cita, angan-angan. Faham? Di dalam syair Arab seperti apa? Ya man bid dunya hustaghal gad garruhu tulul amal. Faham? Wahai orang-orang yang diperbodohkan oleh dunia, angan-angan kamu telah melalaikan dan memperbodoh-bodohkan kamu untuk akhirat. Faham? Amal. Tapi kalau amal huruf ain itu kerja ataupun perbuatan. Faham? Amal itu makna kerja ataupun perbuatan. Okey? Itu beza tu. Alif dia jadi lain, ain dia jadi lain. Lain bukan lain. Wah, jadi lain. Oh, sudah makan? Naam. Wow. Semua tukar huruf ain. Ya hana ya hana. Ini terlampau bertakwa ni orang, faham? Insyaallah. Falyattakhidh laylahu fi darkiha jamala. Aklil ta'amaka kay tahza bihi saharan in syi'ta ya sahibi. Antum kalau baca sahara jamala, bawah pun antum kena baca sahara. Tapi kalau antum baca jamalan, bawah tu antum kena baca saharan. Faham? Ikut dia punya rima akhir tu. Fi darkiha jamalan aklil ta'amaka kay tahza bihi saharan in syi'ta ya sahibi an tablughal kamalan. Aywa. Okey, dia kata apa? Galal musannifu. Dia kata apa? Berkata pengarang kitab,
Wa qad ittafaqa li nadhmun fi hadzal ma'na. Assalamualaikum. Aktif nih, baru bangun nih. Bismillah. Oke. Dia kata apa? Gal musannifu wa qad ittafaqa li nadhmun min hadzal ma'na. Fi hadzal ma'na. Dia kata, aku ubah juga pantun yang sama macam di atas. Oke, dia ubah sedikit. Kata apa? Man syaa'a ay yahtawiya amalahu jumala falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala. Aglil ta'amaka kay tahdha bihi sahara in syi'ta ya sahibi an tublughal kamala. Kenapa aktif betul nih? Astagfirullah. Okey. Dia kata apa? Man syaa'a yahtawi amalahu jumala. Dia kata, siapa yang mau seluruh angan-angannya tercapai, falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala. Maka jadikanlah waktu malam sebagai kenderaan untuk dia mencapai semua angan-angannya itu. Maknanya dia tadarru' pada waktu malam, dia rendahkan dirinya pada waktu malam. Dia bagi tahu Allah yang dia bagi tahu masalah yang dia tu ada Allah yang maha besar. Faham? Jangan kita kata, ya Allah, aku ada masalah yang besar. Jangan bagi tahu begitu. Faham? Seolah-olah masalah tu lebih besar daripada Allah. Bagi tahu, wahai masalah, aku ada Allah yang maha besar. Jelas? Begitu patutnya. Kita tidak, ya Allah, ada masalahku. Seolah-olah masalah tu lebih besar daripada Allah. Aglil ta'amaka kay tahdha bihi sahara. Apa? Kurangkanlah makan. Aglil. Okey, aglil ni mana apa? Sikitkan makanmu tu, Mael. Faham? Sikitkan. Kay tahdha bihi sahara, supaya engkau boleh bersahur ni maknanya berjaga. Sikitkan makanmu supaya engkau boleh berjaga malam. Faham? Ini tidak jam 7 makan, jam 8 makan, 9 makan, 10 makan, 11 makan. Makan saja. Faham? Semua dia mau makan. Dan ni akhir sekali malam pun tak bangun. Terasa. Faham? In syi'ta ya sahibi an tublughal kamala. Dia kata, sikitkan makanmu supaya engkau dapat berjaga. Wahai sahabatku, nescaya ke apa yang kamu idamkan akan kamu capai. Faham? Insyaallah. Wakila man ashara nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahar. Nampak ini sedap. Okey. Man ashara nafsahu bil laili, siapa yang tak tidur di malam hari, faqad fariha qalbuhu bin nahari, nescaya bahagialah hatinya di siang hari. Cuba antum tahajud waktu malam, besoknya antum rasa macam mana? Bahagia betul antum rasa tenang betul, kan? Wah, Nasnawi, iya. Wah. Mau bagi tahu dia tahajud lah tu. Faham ni? Antum akan dapat rasakan sendiri. Kalau antum tahajud waktu malam tu, besoknya antum rasa macam terjaga daripada buat maksiat. Jelas? Jadi buat tiap-tiap malam. Man azhara nafsahu bil lail, siapa yang tidak tidur di malam hari, bukan tak tidur sebab main PUBG dan sebagainya, sebab untuk ibadat, fagat fariha qalbuhu bin nahari, nescaya dia akan bahagia di siang hari. Insyaallah. Wala budda li talibul ilmi min al muwadhabati ala darsi wa tikrari fi awwal al-layl wal akhirih. Fi awwal al-layl wa akhirih. Fa inna ma bayna al-isya'i. Apa bayna isya'i? Isya'i ke isya'ini? Isya'i. Ain shin alif. Isya'i ke asya'i? Okey, isya'. Waqt as-sahri waqtun mubarakun. Tamam. Wala budda li talibil ilmi. Dia kata apa? Apa makna wala budda? Tak boleh tidak. Maknanya mesti buat. Faham? Mesti buat. Siapa yang buat? Li talibil ilmi, penuntut ilmu. Minal muwadhabati ala darsi wa tikrari fi awalil laili wa akhirih. Hendaklah dia sentiasa muwadhabah. Apa dia muwadhabah? Mutala'ah, mengulang gaji.
Faham? Balik rumah jangan terus tidur, ulang gaji. Okey? Boleh juga antum tidur balik rumah ni tidur, bangun malam nanti baru ulang. Okey? Hendaklah dia sentiasa muwadhabah, ulang gaji. Okey? Dan mengulangi pelajaran di awal dan di akhir waktu malam. Okey? Kerana saat antara maghrib fa inna ma bainal isya'aini, kerana saat di antara maghrib dengan isya' wa waqti sahari, dan waktu sahur itu waktun mubarakun, itulah waktu yang paling berkat. Faham? Ya, jadi waktu antara maghrib dengan isya dengan juga waktu sebelum subuh, ini waktu yang paling terbaik untuk menghafal juga. Okay? Ataupun banyak juga waktu-waktu yang lain. Okay? Dia begini. Dia masuk Ustaz belajar madrasah dulu, Maulana Amir Hamzah. Ustaz pernah message Maulana Amir Hamzah. Okay? Ustaz tanya, macam mana cara untuk waktu yang paling terbaik untuk menghafal. Maulana Amir Hamzah bagi tahu, waktu untuk menghafal ni ada dua. Satu waktu untuk menghafal, satu waktu untuk mengulang hafalan. Beza tu. Hafal dengan mengulang. Waktu untuk menghafal yang paling terbaik bila? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Selepas subuh. Okey? Maghrib dan isya. Sebelum tidur. Itu waktu yang paling terbaik untuk menghafal. Sebelum subuh, selepas subuh, maghrib dan isya, sebelum tidur. Faham, Michael? Maksudnya sebelum tidur tu antum hafal sampai antum tidur. Faham? Lepas tu antum bangun esok pagi, cuba antum ingat apa yang antum hafal sebelum tidur. InsyaAllah melekat. Faham? Melekat. Itu untuk apa? Menghafal. Untuk mengulang hafalan pula, ialah pada waktu duha dan juga selepas solat fardu asar. Itu untuk mengulang hafalan. Insyaallah. Ya talibal ilmi bashiril wara'a wa jannabin nawma wahdar syiba'a. Dalam kitab yang lain apa? Watruki. Kan? Di situ apa? Ihdar kan? Bukan, sebelum dia. Wahdar kan? Ihdar ni maksudnya apa? Ihdar ni maksudnya apa macam mana bahasa Melayu ni? Ihdar, jauhkanlah diri kamu. Faham? Tinggalkan. Faham? Itu makna ihdar. Sama juga macam tarku, tinggalkan tu. Dalam kitab yang lain disebut Turki syaba'a, Turki. Taraku maknanya tinggalkan. Syarah. Dawim 'ala ad-darsi la tufariquhu fal 'ilmu bid-darsi qama wa tafa'a. Okey. Macam Tamil sudah yang membaca. Faham? Ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiril wara'a. Jadikanlah dirimu tu orang yang wara'. Faham ni? Jadikan diri orang yang wara'. Wajani bin naum, dan hindarilah, tinggalkanlah. Janib ni maknanya tinggalkanlah tidur. Faham? Turki syaba'a, dan tinggalkanlah perut yang kenyang. Jadi wara', tinggalkan perut yang kenyang, jangan banyak kalau antum betul pelajar ilmu. Dawim 'ala dars. Okey? Selalulah untuk belajar, la tufariguhu, jangan terlampau banyak jarak daripada waktu belajar dengan kerja antum, jangan terlampau banyak jaraknya. Faham? Daripada waktu belajar dengan waktu belajar yang kedua, jangan terlampau banyak jaraknya. Sudah belajar, selang sikit rehat, belajar lagi, ulang kaji lagi, rehat sikit lagi, ulang kaji lagi. Dawim maknanya berterusan kamu untuk dars belajar, la tufariguhu, jangan jarakkan kamu punya pelajaran tu. Faham ni? Jangan senggangkan masa. Fal ilmu bid-darsi gama wartafa'a, kerana ilmu yang kamu dapat dengan belajar itu akan berdiri wartafa'a, dan akan tegak memuncak.
Faham ni? Begitu. InsyaAllah. Fayaghtanimu ayyamal Wa yaghtanimu. Fayagtanima. Fayagtanima ayyamal Hadathati. hadathati wa unfuwani Wa unfuwana syababi. wa unfuwani syababi kama qila biqadaril kaddi tarumu Okey. man muna laylan yaqumu wa ayyamal hadathati fagtanimha ala innal hadathata la tadumu. Tamam. Fayaghtani, maka hendaklah penuntut ilmu itu merebut. Okey, macam Nabi kata igtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum 5 Fayagtanim, maka rebutlah di sini apa? Ayyamal hadatsati wa unfuwana syababi. Rebutkanlah manfaat ataupun kesempatan masa untuk belajar pada masa muda dan awal remajanya. Jadi masa antum muda sekarang ni, remaja ni, rebut masa antum sekarang ni, rebut banyakkan masa untuk belajar supaya antum tak menyesal nanti di hari tua. Jelas? Ini waktu yang paling terbaik untuk belajar waktu muda ni. Okey? Jadi antum patut beruntung dikalau pemuda-pemuda lain sibuk dengan dorang punya perbuatan amal-amal yang lain, antum sibuk dengan menuntut ilmu. Itu nikmat yang patut antum syukuri. Seperti mana yang disebutkan dalam syair apa? Bigadril kaddi tu'ta ma tarumu. Faman ramal muna laylan yagumu wa ayyamal hadatsati fagdanimha ala innal hadatsata la tadumu. Ini kata apa? Sebanyak mana mujahadahmu, sebanyak itulah kejayaanmu. Okey? Besar mana susah payahmu untuk menuntut ilmu, besar itu juga adalah kejayaanmu di hari akan datang. Okay? Maka siapa yang faman ramal muna, siapa yang bercita-cita untuk mendapatkan cita-citanya, lailan yagumu, maka bangunlah dia di malam hari. Nampak? Balik-balik disuruh bangun malam. Wa ayyamal hadatsati fagtanimha. Masa mudamu ni rebutlah dan manfaatkanlah. Okey? Ala innal hadatsata la tadumu. Kerana masa muda itu akan berlalu dan tidak akan kembali. Jelas? Insyaallah. Wala yujhida nafsahu Juhdan. Wala yujhida nafsahu juhdan. wala yudha'ifan nafsa hatta yunqati'a anil amali. Bal yasta'mila ar-rifqa fi dhalika. Tamam. Okey, dia kata apa? Apa makna wala yujhida nafsahu juhdan? Jangan dipaksa diri keterlaluan sehingga melemahkannya. Nampak? Jangan terlampau paksa diri. Macam Maulana Amir Hamzah sebutlah, faham ni? Jangan tamak dalam menghafal misalnya. Kalau antum mau menghafal, jangan tamak untuk menghafal. Kalau antum boleh dapat 3 baris ayat Quran hari itu, 3 baris syaklah. Jangan mengadang-adang mau 3 helai, demam antum. Faham dah? Demam, confirm demam punya. Antum pergi pondok wadi sana. Faham? 1 hari biasa boleh dapat 2 hari. 1 hari boleh dapat 2 helai. Faham? Tapi ada pelajar yang buat sampai 7 helai, 8 helai. Besoknya demam. Demam. Ini wallah, ini betul. Pokoknya demam. Jelas kan? Jadi jangan paksa diri. Ikut kita punya kemampuan tu. Okey? Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya tu. Jelas? Gitu. Tahu kadar diri pun Allah akan rahmati. Jadi jangan terlampau paksa diri antum. Okey? Mau belajar banyak-banyak, jangan paksa. Jangan terlampau paksa. Wala yud'ifan nafsa. Dan jangan sampai buat dirimu menjadi lemah hatta yanqati'a 'anil amal. Sampai antum mau buat benda lain pun tak boleh sudah. Faham ni? Okey? Bal yasta'mila rifqa fi dhalika. Tapi hendaklah antum sayang diri antum sendiri. Sebab dalam diri antum pun ada hak yang perlu ditunaikan. Jelas? Okey. InsyaAllah. والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن هذا الدين متين فأوزنوا فيه
برزق ولا تبغض على نفسك عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. Aywa, dia kata apa? Warifgu aslun azimun fi jami'il asya. Sifat lemah lembut, sifat sayang pada diri ini merupakan pokok pangkal segala perbuatan. Jelas, okey? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Nabi sebutkan, ala inna hadzal dina matinun. Okey? Sesungguhnya agama Islam ini agama yang teguh, matin, yang kukuh. Faham? Fa'awghilu fihi birifqin. Maka perlakukanlah dirimu dengan baik, dengan santun. Okey? Wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Dan jangan sampai kamu beribadat nih, jangan sampai kamu sengsarakan diri antum sendiri. Jangan terlampau paksa. Faham? Zikir 100 kali selawat. Faham? Kalau tidak mampu sampai 100 kali, jangan paksa 100. Faham? Sebab apa? Sebab kalau antum paksa diri antum, esoknya antum tak akan mau buat lagi. Buat sekadar yang mampu. Oh, hari ini aku mampu 50 saja. 50 saja. Faham? Besoknya 50 lagi. Besoknya peningkatan. Kalau hari ini 10, esoknya 20, esoknya 30. Antum mengamalkan agama nih, paham? Seperti mana antum naik bukit. Pelan. Antum naik pelan-pelan. Kalau antum jatuh, antum tak akan jatuh sampai ke bawah. Tapi kalau antum naik macam roket, tahu roket? Antum naik terus begitu, terus tinggi. Kalau jatuh macam mana? Memanglah jatuh ke bawah, Dupang. Wah, mana ada orang jatuh ke atas? Roket naik laju kan? Bila naik laju, kalau turun bawah apa akan jadi? Hancur. Tapi kalau dia naik pelan, kemudian dia jatuh. Dia punya hancur tuh, tidak terlampau hancur. Tapi kalau naik yang terus naik, tiba-tiba jatuh, itu memang hancur sudah. Paham? Macam itulah beramal. Antum beramal, jangan terus antum amal semua. Sebab kalau antum jatuh, antum down, antum akan tinggal semua. Amal antum tuh. Durat pun tak buat sudah, zikir pun tak sudah, Quran pun tak sudah. Faham? Sebab semua mau dibuat. Jelas nih? Okey? Jadi naik sikit-sikit. Okey? Sama-sama up. Faham? Sama-sama? Sama-sama up. Naik sikit-sikit. Hari ini 10, besok 20, besok 30. Janganlah hari ini 10, besok 10, besok 10, tahun depan 10 juga. Ini saya aku mampu, Ustaz. Wah, tak jumpa lah kamu Nabi Khidir. Jelas nih? InsyaAllah. قال النبي صلى الله عليه Kejap, belum habis lagi tadi. Okey? Fa innal munbita la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Maksudnya? Kerana orang yang ditinggal itu, dia tidak akan dapat lagi kenderaan untuk membawanya ke hadapan lagi. InsyaAllah. وقال النبي Sallallahu alaihi wasallam. نفسك مطيتك فارفق بها. Okey. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuk. Dirimu tu adalah kenderaanmu. Okey? Farfuq biha. Maka perelokkanlah dengan ialah antum kenderaan antum jaga, ya kan? Macam itulah dan diri antum pun kena jaga. Matiyatuk ni maknanya tungganganmu, kenderaanmu. Insyaallah. ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير bijinahaihi. Ini pun sedap sikit dia punya ayat ini. Kata apa? Fala budda, maka hendaklah penuntut ilmu itu di talibil ilmi minal himmatil aliyati fil amali. Penuntut ilmu itu dia kena mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Okey? Dia kena ada target yang sangat tinggi. Okey? Fa innal mar'a, kerana manusia itu yatiru bihimmatihi. Manusia itu akan terbang bersama-sama dengan cita-citanya. Katairi bitairi bijinahihi. Seperti mana burung terbang dengan sayapnya. Paham? Seperti mana burung terbang dengan sayapnya, manusia juga terbang dengan cita-citanya. Jadi kalau antum mau pasang cita-cita, jangan pasang yang tinggi, yang rendah-rendah. Paham? Pasang yang tinggi-tinggi. Okey? Kata guru kami, mau pasang cita-cita, pasang di langit yang ketujuh.
Supaya kalau dia jatuh di langit yang ke-6, langit yang ke-5, langit yang ke-2, tempat Nabi Isa. Faham? Dia akan jatuh situ. Tetapi kalau antum pasang antum punya cita-cita di pokok kelapa ya, kalau jatuh dia akan jatuh ke tanah. Paham? Tak ada sudah yang antum mau banggakan. Jadi pasang tinggi cita-cita. Kalau tidak dapat, dia akan dapat yang bawah sedikit daripada cita-cita. Jelas? Begitu. Shalom. Qala Abu Tayyib ala qadri ahli al-azmi. Ustaz selalu ingat. Ustaz selalu pesan. Kalau antum sebut nama ulama, sebut rahimahullahu ta'ala. Sebab syafaat, kita harap syafaat. Okay? Kita harap syafaat. Kita mau sampai satu makam yang bila mana kita sebut nama ulama, ulama tu pun hadir di dalam majlis kita. Kita mau sampai makam begitu. Jadi dia tak akan datang kalau antum tak beradab dengan ulama tersebut. Faham ni? Setiap sebut nama ulama, letak rahimahullah ataupun radhiyallahu anhu. Jelas? Ulang balik. Qala Abu Tayyib rahimahullahu ta'ala. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'til ala qadri karimil makarimu wa ta'zumu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasburu fi aini al-azimil azaimu. Okey. Dikata apa Abu Tayyib rahimahullah? Dikata ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim. Dikata apa? Min. Cita-cita yang dicapai itu bergantung kepada kadar keteguhan cita-cita seseorang. Nampak? Cita-citanya akan tercapai bergantung dengan sejauh mana dia meletakkan kadar cita-citanya itu. Kalau rendah dia letak, rendahlah dia dapat. Kalau tinggi dia letak, tinggilah dia dapat. Kemudian kemuliaan yang diterimanya bergantung kepada kadar kemuliaan hatinya. nampak? Kemuliaan terhadap apa yang dia cita-citakan bergantung pula kepada kemuliaan hatinya. Niatnya untuk apa mendapat benda tu? Faham? Kalau niatnya cita-citanya baik, mulia, tapi niatnya buruk untuk bangga-bangga dengan orang, maka dia tak akan dapat kemuliaan apa yang dia inginkan. Jelas? Jadi kemuliaan apa yang dicita-citakan bergantung kepada kemuliaan hati. Insyaallah. Bukan. Amin. Wa ta'dhum fi 'aini saghiri sigharuha. Yang kecil disangkaannya besar oleh orang yang rendah cita-citanya, yang besar disangkaannya kecil oleh orang yang tinggi cita-citanya. Nah, kadang-kadang benda yang kita buat tu kecil, tapi di mata orang besar. Faham? Kadang-kadang di mata benda yang kita buat tu besar, tapi di mata orang kecil. Jadi laksanakan ikut apa yang kamu mampu. Laksanakan ikut apa yang kamu inginkan, bukan apa yang orang inginkan. Jelas, sebab apa yang antum buat untuk bahagiakan diri antum, bukan untuk bahagiakan diri orang. Antum yang akan dapat hasil daripada apa yang antum buat. Faham? Bukan orang. Faham? Misal kita berceramah, faham? Ustaz berceramah. Bila balik rumah ustaz muhasabah, macam kurang penyampaianku tadi. Faham? Macam ada banyak benda yang aku sebut. Itu pada pandangan ustaz. Tapi pandangan antum, ustaz sudah bagi yang 100% menyampaikan segala-galanya. Itu pada pandangan antum. Tapi pada pandangan ustaz, banyak benda lagi yang ustaz belum sampaikan. Dia begitu. Jelas ni? Jadi, jangan terbeban dengan benda-benda yang negatif begitu. Okey? Insyaallah. Warra'su fi tahsili asya'il jiddi wal himmati. Faman kanat himmatuhu hifza jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala wa qatarana bidhalika al-jidda wal muwazabata fadh-dhahiru annahu yahfazu aktharuha aw nisfaha. Okey, dia kata apa? Warra'su fi tahsil asya'al jidd wal himmatul 'aliyah. Amin. Asas utama dalam mendapatkan sesuatu adalah bergantung kepada keteguhan cita-cita dan kesungguhan. Okey. Pokok pangkal untuk mendapatkan apa yang diinginkan adalah dengan kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Faman kan himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani wa aqtarana bidzalika al-jidda wal muwadhabah. Okey? Barang siapa yang niat faman kana himmatuhu, siapa yang
cita-citanya, kesungguhannya hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani, untuk menghafal seluruh kitab-kitab Muhammad ibn al-Hasan. Okay? Waqtarana bidzalikal jidd, disertakan pula dengan kesungguhan dan juga ketekunan di dalam belajar. Fadzahiru annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfaha. Okay? Maka secara zahirnya dia pun akan berhasil menghafal sebagian besar ataupun setengahnya. Paham? Insyaallah. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد. Dia kata apa? Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakun lahu jiddun. Dia kata siapa yang mempunyai cita-cita yang tinggi, himmah yang tinggi, tetapi tidak mempunyai jiddun, tidak mempunyai susah payah, kesungguhan. Insyaallah. أو كان له جد ولم يكن له همة. Ataupun dia ni ada kesungguhan tapi tidak ada cita-cita. La yahsulu lahu illa ilmun galilun, maka dia tidak akan apa-apa melainkan dapat ilmu yang sedikit saja. Jadi orang ni ada tiga. Ada yang ada cita-cita tidak ada kesungguhan, ada yang ada kesungguhan tidak ada cita-cita, ada yang langsung tidak ada kedua-duanya, yang keempat ada yang ada cita-cita, ada kesungguhan. Jadi kita mau jadi yang keempat tuh. Paham? Ini mana? Mana tadi buku? Insyaallah. وذكر الشيخ Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai situ. Moga-moga Allah bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil i'tibar, kita amalkan dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.